definisi apa itu aquaponik, dan seterusnya lah sejarah aquaponik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada konsep sistem aquaponik. Okey, dekat sini kita akan ada dua jenis sistem. Okey, itu nanti kita akan belajar. Okey, nanti cikgu akan terangkan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya kita dah kenal konsep. Okey, kita kenal pula jenis reka bentuk. Cikgu, dalam aquaponik ni pun ada perbezaan bentuk ke? Ada. Kita ada macam-macam jenis aquaponik. Kita ada 3 jenis. Okey, nak tahu jenis tu apa, kita akan belajar sebentar nanti. Okey, dan seterusnya kita dah tahu ada beberapa jenis. Kita tengok pula dia punya kelebihan. Setiap satu reka bentuk tersebut mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Okey, kita dah tahu, kita dah ada definisi, kita dah ada konsep, kita dah ada jenis sistem, kita dah ada kelebihan, dan seterusnya kita kena tahu komponen yang perlu kita gunakan untuk apa tu cikgu cakap? Komponen yang kita gunakan untuk membuat sistem aquaponik. Okey. Okey, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu kepada definisi pula. Okey. Yang pertama cikgu akan pergi definisi aquaponik. Okey. Untuk kali ini kamu semua kena fokus ya. Nanti cikgu akan tanya soalan dan minta jawapan dan feedback daripada kamu semua. Okey, kita tahu definisi ini akan terbagi kepada 2. Aquaponik. Okey, kita nak tahu aquaponik. Okey. Dia terbagi kepada 2, iaitu start dengan aquaculture, dan yang kedua ialah hidroponik. Walaupun kita dah nampak aquaculture dan hidroponik dia akan jadi aquaponik, tapi kita kena tahu aquaculture ni apa. Ini ialah penanaman pula pembelaan ikan. Okey. Okey, hidroponik ialah teknologi menanam, teknologi pula cara penanaman tanpa menggunakan medium tanah. Okey. Untuk dekat sini, sistem aquaponik, kita akan tukarkan tanah kepada hidroton, batu kerikil dan sebagainya lah. So sebab kita memang tak ada penggunaan tanah. Okey. Kita cerita pasal sejarah ni pula. Okey, aquaponik berasal daripada peradaban Aztec. Pada ketika itu, pertanian di Chinampa menggunakan sistem aquaponik ini. Okey. Kalau awak semua nak tahu, aquaponik ni kita bukan saja boleh melakukannya sebagai hobi. Kita boleh gunakannya sebagai pengusahaan untuk menjadi pendapatan. Siapa tak nak? Kita tanam pokok, kita beli ikan. Hasil daripada pokok dapat, hasil daripada ikan pun kita akan dapat. Okey. Panjang pula cikgu Bel. Okey, hari ni cikgu akan teruskan dengan kita bagi nampak lagi jelas mengenai sistem aquaponik. Okey, kita ada kolam ikan. Nampak. Nampak. Ini merupakan tangki ikan. Okey. Kita ada air. Okey, sini okeylah cikgu letak meja lah bagi cikgu letak kerusi bagi kamu nampak sikit. Okey. Dan dekat sini cikgu akan letak pasu bunga. Okey. Dalam sini ialah medium hydroton. Okey. Dekat sini cikgu akan awak tahu hydroton ni okey. Dia akan ada satu pam air yang mengalir daripada kolam ikan. Oh, ikan tak ada. Okey, cikgu bagi ikan 2 ekor. Okey, 3 ekor lah. Okey. Air ni akan naik kepada tanaman. Dan okeylah cikgu bagi. Okey, pokok sikit. Kan nanti awak kata mana pokok cikgu? Okey, dia ada pokok. Okey, air ni dia akan naik ke atas menggunakan pam. So, pokok ini secara tak langsung akan mendapat air daripada tanaman tersebut. Dan dekat sini akan ada saluran lagi satu untuk air daripada tanaman pergi kepada ikan. Okey. So dekat situ kita boleh tahu air daripada ikan akan mengeluarkan najis. Okey.
So amonia lah, amonia. Ikan akan menghasilkan amonia. Dan amonia ni akan keluar daripada air, akan ditapis dan akan dibawa kepada tanaman. Okey, so nanti tanaman pula tak boleh air berlebihan. So dia akan merosakkan tanaman. So dekat sini ada lagi satu saliran. Jadi kita nampak ada dua saliran naik dan turun. Okey. Berkenaan dengan itu, kita jangan lupa juga dalam tangki air kita perlukan oksigen sebab mungkin dalam air ni kita akan ada banyak ikan. Kita pasang satu pam udara. Okey, keluarlah udara. Ini antara gambaran kasar sistem sistem aquaponik. Maafkan saya. Okey, kita akan menggunakan, nampak saliran dia akan turun dan kita akan begini saja. Dia ada kaitan semua daripada ikan, tanaman. Okey, so ikan akan menghasilkan amonia dan akan pergi ke pokok dan menjadikan baja. Dan baja air, tanaman akan menjernihkan air dan pulang air ke sini. Okey. Jelas tersebut apa yang cikgu terangkan tentang definisi aquaponik. Jelas ke tidak? Jelas. Okey, baik. Okey, untuk itu cikgu ada beberapa soalan untuk kamu jawab. Apakah definisi aquaponik? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Saya. Okey, siapa yang boleh jawab? Okey, cikgu ada satu soalan. Apakah definisi aquaponik? Pernah cikgu bedil kat depan. Cikgu bercerita tentang aquaponik lah, aquaculture lah, apa semualah. Okey, siapa yang nak jawab? Saya. Okey, baik. Farah, berikan jawapan anda. Definisi aquaponik ni dia merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan aktiviti hidroponik tanpa di dalam satu pusingan air. Okey, betul. Perkara ini semua berlaku dalam satu kitaran air. Okey. Lagi satu, okey, cikgu nak bagi tahu tentang tujuan aquaponik juga. Okey, tujuan aquaponik kita boleh saya boleh definisikan kenapa kita boleh buat aquaponik. Okey. Aquaponik ni kita dapat menghasilkan tanaman dan makanan. Kita dapat buat dua makanan untuk manusia dalam satu masa. Bermaksud di sini kita dapat hasilkan tumbuhan dan kita juga dapat hasilkan ikan. Bukan kita hasilkan, kita dapat ternak ikan dan juga menanam tumbuhan dalam satu masa yang singkat. Okey, lagi satu, kalau awak tanam pokok sahaja dan bela ikan sahaja, so awak memerlukan dua ruang dekat sini, dua ruang. Jika anda membuat menghasilkan tanaman sistem aquaponik, okey, awak akan dapat secara tak langsung menjimatkan ruang. Okey. Okey, macam dekat sini akuarium. Lepas tu ni tangki air kan. Okey, lepas tu kita akan ada atas ni, kita akan ada pokok. Kita akan tanam pokok pula dekat atas. So air akan kitaran. So akan ada pokok dekat sini. So kita dah jimat ruang. Okey, antara salah satu tujuannya ialah kita akan jimat ruang. Tapi ingat, macam Auni cakap tadi, okey, sistem aquaculture dan hidroponik bergabung di dalam satu kitaran air. Okey, ingat benda ni semua berlaku dalam satu kitaran air. Kalau kata air tak naik, pokok biar kita siram pokok, itu bukan aquaponik, itu tanaman biasa, cuma kita kreatif lah. Jadi ikan itu rugilah. Kita tak akan kekalkan kualiti air dan air tak akan ditapis. So penapis air perlu digunakan juga. Dan juga kalau sini kita dah ada pokok-pokok ni, kita dah tapis air secara tak langsung, kita tak payah nak ada penapis air apa semua. Okey. Dan untuk tujuan, terima kasih Auni untuk jawapan awak. Sama. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sistem kitaran aquaponik. Okey, sistem kitaran aquaponik tadi cikgu dah ajar kan? Okey, secara tak langsung. Okey, sistem, kita ada dua sistem. Iaitu yang pertama berbentuk takungan. Takungan. Maksudnya takungan ni, okey, ini yang pertama. Takungan ialah air ikan berada di dalam tangki yang besar dan air yang banyak. Okey, so sistem aquaponik ni akan menggunakan kaedah takungan. Okey, yang kedua kita ada saliran.
So kolam dia tak adalah besar sangat macam tabungan, dia akan sedang, tetapi dia akan mengalir secara terus. So air dia akan sikit dan dia akan mengalir je. So dekat sini ada pokok So air akan sentiasa mengalir. Dan ikan akan bertukar-tukar air, bukan bertukar-tukar air lah, maksudnya tak ada air tabungan. Dan macam kita tahu, ini pengetahuan yang cikgu ingin berkongsi pada kamu semua. Ikan yang berada di kolam akan berbeza rasanya dengan ikan yang berada di sungai. Ini sebab kerana ikan di dalam kolam, air yang digunakan tidak bergerak dan mengalir. So air itu akan berpusing di dalam ni. So air ini masih dekat sini. Kalau pengusaha tidak menukar air, dan air akan kekal kotor dan macam-macam akan berlaku. Ini antara kesan-kesannya lah. Kalau kat sini pula, akar pokok akan sentiasa basah dan ikan pun akan dapat air. So kita redakkan ni. Tapi benda ini agak merumitkan sistem dia. Kita perlukan ilmu yang tinggi untuk sistem ni. Okey, awak semua faham berdasarkan sistem ni? Faham cikgu? Okey, baik. Ini contoh konsep dia. Kita ada dua konsep. Sistem mereka bentuk aquaponik. Cikgu mahu kamu semua bahagi kepada 3 tim. Bermaksud di sini satu kumpulan akan ada 6 orang ahli. Bergerak sekarang. Mata pandas. Bagus. Awak semua sungguh laju. Dekat tangan cikgu ada 3 jenis reka bentuk aquaponik. So saya minta wakil setiap ketua kelas untuk setiap ketua kumpulan untuk mengambil tugasan ini daripada cikgu. Soalan 1. Bagus. Baguslah kamu semua sangat pantas dan berani. Ini yang cikgu nak. Jadi kita tak nak macam cikgu kena panggil. Datanglah, bila nak datang cikgu tak nak benda tu. Alright. Kita dah dapat. Kita dah dapat hasil daripada pembentangan setiap kumpulan. Dekat cikgu saya dapat sistem RAF. Ini daripada kumpulan pertama. Dia dah terangkan tadi. Bagus. Sebutkan untuk kawan awak kerana berani untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. Ini lukisan dia. Cikgu ambil. Cikgu nak terangkan lebih lanjut berkenaan sistem RAF ni lah. Sistem RAF, kalau kita tengok dekat sini, hanya ada ikan dan juga tumbuhan. So dia dekat sini je. So air akan kitaran dia akan naik dan kena kepada akar. So dekat sini ada air dia lah. So akar akan terendam di dalam air. Ini ialah sistem RAF. Sistem RAF direct daripada tumbuhan terus ke pokok. Tumbuhan terus ke pokok pula, silap cikgu. Tumbuhan terus kepada haiwan ikan. So direct lah. Ini merupakan sistem RAF. Cikgu dapat juga daripada kumpulan kedua mengenai sistem EDB dan flow. Kalau kita tengok sistem EDB dan flow ni, dia ada pipe dekat tengah-tengah ni. Dekat sini ada loceng sifon. Dia akan, maksudnya air akan naik ke atas. Saya conteng awak punya ni. Tak pernah cikgu lukiskan yang baru. Air akan naik ke atas dan akan menghasilkan, air akan berkumpul di sini dan akan menghasilkan droplet untuk ikan di bawah ini. So kat sini ada tumbuhan dan air akan naik dan akan turun melalui sini. Berbeza dengan sistem RAF tadi. Sistem RAF tadi direct daripada air terus ke akar pokok. Itu sistem RAF. Ini dekat sini, kalau biasanya kita tanam, kita akan guna tanah. Tapi ini sebabkan dia aquaponik dan kita akan menggunakan hydroton. Hydroton. Kalau nak tahu, hydroton berbentuk bulat-bulat. Dia bentuk macam ni. Dia macam bentuk bekas. Ada hydroton. Dalam ni hydroton. Banyak pula cikgu nak kena lukis dia. Dekat sini adalah pokok satu. Satu tanaman. Inilah stationnya penggunaan aquaponik. Ini cikgu ingin bercakap pasal sistem EDB dan flow. Terima kasih kepada kumpulan 2 kerana boleh menghasilkan lukisan yang cantik dan cepat. Terima kasih kerana keberanian anda dan kecekapan kerja anda. Ini yang last sekali. Cikgu dapat hasil kerja daripada kumpulan ketiga. Yang ini mengenai sistem NFT, Nutrient, Film and Technique.
Okey, macam ni cikgu cakap tadi. Ini merupakan sistem dan konsep saliran dan bukan takungan. Walaupun awak nampak takungan, tapi ini ialah kitaran air untuk dibawa naik ke atas kepada tanaman. Dia akan berpusing lah. So, akar dia akan berbeza dengan sistem raft tadi. Okey, sistem raft tadi, air akan dekat akar dia akan terendam di dalam air. Tapi untuk sistem NFT ini berlainan pula. Kerana akar itu hanya akan dilalui air sahaja. So, pokok akan dapat air secara tak langsung dan ini merupakan saliran. Okey. Terima kasih kepada Tuan 3 menghasilkan menghasilkan pembentangan yang cukup baiklah. Okey. Ke seterusnya kita cikgu nak refresh. Okey, cikgu ingin bertanya, siapa ingin jawab soalan yang akan cikgu tanya ni lah. Okey, terdapat berapa sistem reka bentuk aquaponik? Cikgu dah bagi paper yang panjang tadi. Okey Fatimah, jawab. Ada 3 sistem. Okey. Yang pertama sistem raft. Okey, raft. Yang kedua sistem EBB dan flow. Yang ketiga sistem NFT, iaitu Nutrient Firm Technique. Okey. Okey kawan-kawan, betul tak kawan-kawan? Fatimah jawab tadi. Betul. Betul kan? Okey, kita ada 3 sistem reka bentuk sistem reka bentuk aquaponik. Okey, untuk seterusnya cikgu akan pergi kepada kelebihan setiap satu sistem tersebutlah. Okey, sistem raft. Yang macam cikgu cakap tadi, sistem takungan air lah. Okey, sistem raft. Okey, antara kelebihan dia ialah apa? Okey. Cikgu akan beritahu pasal kelebihan dia. Akar tanaman boleh menyerap nutrien. Nampak tak dekat situ? Itu antara kelebihan dia. Penyerapan nutrien. Ini kerana akar tersebut akan terendam di dalam tangki ikan. Okey. Lepas itu, kalau kata dia dah terendam, dia dah dapat banyak nutrien, dia akan cepat membesar. Okey, antara kelebihan EBB dan flow ini ialah kita dapat tanam biji benih terus ke dalam medium tanaman. Okey, yang macam cikgu cakap tadi, sistem EBB dan flow dia akan menggunakan hydroton untuk awak mengingatkan. Okey, ini antara keyword yang kita akan guna. Okey, EBB dan flow, jangan lupa hydroton. Okay, kebanyakan memang segelintir penggunaan EBB dan flow akan menggunakan hydroton sebagai medium tanaman. Okey, sebab itu antara kelebihan dia, kita dapat tanam biji benih terus ke dalam medium. Okey, biji benih terus. Kenapa boleh tanam biji benih secara terus? Okey, kenapa? Okey, kalau macam awak ni dah lupa ni. Okey, kalau awak nak tahu, okey, EBB dan flow, kita ada apa kat tengah dia? Okey, kat tengah ni kita ada botol untuk tapisan air. Okey, dalam ni ada loceng sifon. Dekat luar ni adalah hydroton, bukan air. Dan dekat sini ada pokok. Okey, ada pokok semualah. Okey, so dekat bawah ni baru kita ada kolam ikan ataupun tangki. Kenapa kita boleh tanam biji benih secara terus? Dia bukan macam sistem raft. Sistem raft ditanam dalam mangkuk kecil-kecil, bukan mangkuk pasu kecil. Okey, sebab sistem raft kan macam ni. Pasu terus gini. Bawah ni dah air. Okey, betul ada akar pokok, ikan ada bawah ni. Kan berbeza dengan sistem EBB dan flow. Ini antara kelebihan dia. Jadi kat sini kita tak boleh tanam secara terus. So kita kena ada medium lain untuk tanam pokok lah. Okey, itu antara kelebihan EBB dan flow. Okey, kita gerak seterusnya kepada kelebihan NFT. Sistem NFT. Cikgu padam sekejap. Cikgu akan padam. Berkenaan dengan sistem NFT, antara kelebihan
Antara kelebihan sistem ini ialah pam air yang digunakan untuk sistem NST ini kecil berbanding dengan sistem RAF dan BBB dan flow. Okey, kat situ kita nampak pam air yang terlalu besar untuk menghasilkan satu kitaran air yang besar. So menggunakan pam yang besar. Okey, berkenaan dengan NFT, dia merupakan sistem yang tidak menggunakan takungan. So ia menggunakan sistem saliran. So air akan bergerak secara terus lah. Okey, kita akan bercerita tentang macam mana bentuk sistem NFT. Sistem NFT berbentuk macam ini. Sini merupakan kolam dan ini merupakan tangki ikan. Dan pam ikan tak akan besar, sikit saja. Bagi lubung, sini akan ikan. So air akan macam ini. Dan ini akan ada saliran dia. So air akan naik dan turun melalui sini dengan menghasilkan tepisan. Ini sistem RAF. Kelebihan dia, pam dia tak ada besar. Pam dia kecil sebab nak biar air mengalir, dia tak ada menyimpan apa-apa air. Dan pam air dalam macam kolam yang besar, kita nak pam air menggunakan pam air yang besar. So dia kecil je. So kita menggunakan pam air yang kecil. Okey. Kelebihan dia pun kita dah cerita ya. Ini yang terakhir ialah komponen yang digunakan untuk menghasilkan sistem aquaponik. Kerana saya cikgu akan beritahu, kita nak mengenal pasti komponen aquaponik. Komponen aquaponik terbahagi kepada 3. Perkara yang paling penting sekali ialah kita kena ada tangki ikan. Tak ada tangki ikan, tak jadi aquaponik. Lepas tu kita kena ada pula jenis dia, jenis tangki. Agak-agak tangki ikan tu bulat. Lepas tu dia punya ni bentuk petak. Bentuk ni dia agak tidak stabil. So kita perlukan jenis tangki yang betul. Okey. Yang seterusnya kita kena ambil berat juga mengenai saiz tangki. Takkanlah saiz tangki ikan tu kecil ni, bekas tanaman tu besar sangat. So mungkin tak stabil. So mungkin air daripada ikan tidak akan mencukupi untuk menampung tanaman. Mungkin tak tampung. Ini merupakan komponen aquaponik yang penting lah, yang kita perlu titik beratkan. Dan seterusnya cikgu akan masuk mengenai media tanaman. Macam tadi cikgu asyik sebut hidroton. Kali ini cikgu akan terangkan hidroton tu apa. Walaupun cikgu dah terangkan hidroton, tapi itu antara yang mudah untuk kita dapati dan murah lah. Kita ada banyak lagi jenis media tanaman. Awak kena ambil berat untuk benda ni. Baik. Fokus nanti saya akan tanya. Media tanaman. Yang pertama kita boleh gunakan kokopit, hidroton. Lepas tu kita boleh guna juga rockwool. Rockwool. Kita dah gunakan rockwool. Kita ada juga batu kerikil. Apa kokopit? Kokopit ni merupakan daripada kelapa. Kalau awak nak tahu kelapa, kalau kita kupas kelapa, kulit kelapa luar tu, itu ialah kokopit. Kita kena gunakan kokopit pun boleh, hidroton, rockwool dan juga batu kerikil. Ini kenapa kita gunakan media tanaman seperti ini. Kita nak menggantikan media tanaman ini dengan tanah. Dia berbentuk yang tidak mudah lekat di antara satu sama lain lah. Macam kalau kata kita pakai sistem EBB dan flow, tetapi ada tanah dekat sini, kemungkinan dia akan jadi mendap dan berat. So dia akan impak dan bekas tanaman akan cepat rosak. Bekas tanaman akan cepat rosak. So perkara benda ini semua tidak bersifat menyerap air. Menyerap tapi tidak dalam kandungan yang banyak lah. So dia akan berbentuk ringan dan sesuai dengan bekas dan sistem aquaponik. Jelas tak semua? Jelas. Sudah selesai dengan media tanaman, kita pergi kepada sistem perpaipan. Sistem perpaipan pula yang kita gunakan. Ini kita panggil sebagai sistem
saliran. Okey. Ada banyak pipe, ada banyak jenis pipe yang akan digunakan dalam sistem saliran. Okey, first thing first, kita akan ambil berat mengenai sistem berpaipan. Okey, sistem berpaipan. Kita ada dua jenis sistem berpaipan. Kita boleh gunakan pipe PVC dan kita boleh juga gunakan pipe poly. Ingat, kita ada pelbagai jenis pipe. Kalau nak guna pipe besi pun boleh, tapi agak tidak sesuai dalam sistem aquaponik lah. Okay, sebab kita tahu sistem aquaponik ialah air yang berterusan. So kalau kata kita pakai pipe besi berkarat, mati tanaman kita. Okey, seterusnya kita ada kepada sistem pam air. Pam air macam cikgu cakap tadi, kita akan ada gunakan banyak jenis pipe. Kita akan gunakan pam air. Okay, macam sistem NFT menggunakan pam air yang kecil. Kalau kamu semua ingat lah. Dan cikgu harap sangat kamu ingat tadi. NFT, pam kecil, RAF dan TBB dan Flow menggunakan pam air yang besar. Okay, pam air juga perlu dititik beratkan. Okay, dan seterusnya, penapis. Penapis, kita boleh gunakan daripada media tanaman tadi. So, kalau kata kita nak bagi air lagi jernih, mungkin dekat sini ada hydroton yang direct untuk pergi ke sini. Kita letakkan satu penapis air. Dekat sini kita ada satu penapis. Nak bagi air lagi jernih lah. Okey. Okay, ini merupakan perkara yang penting dalam sistem saliran. Alright. Okey. Cikgu ada satu soalan berkenaan dengan media tanaman. Cikgu bagi tahu banyak tadi media tanaman. Okey. Syaira, sebutkan satu. Tak boleh. Kita tak nak bagi nama lah. Okay, cikgu nak siapa yang sukarela. Saya. Okey, baik. Baik, Fatihah. Berapakah jenis media tanaman yang boleh kita gunakan dalam sistem aquaponik? Jenis media tanaman yang boleh kita gunakan ada 4. Ya ke 4? Okey, apa? Yang pertama batu kerikil. Okey, batu kerikil. Yang kedua rockwool. Rockwool. Yang ketiga hydroton. Hydroton. Okey. Yang keempat kokopit. Okey, bagus. Tepat sekali benar. Okey, Fatihah, cikgu nak tanya, boleh ke kalau kita gantikan batu kerikil tu kan, kita pakai dengan batu-batu? Batu-batu? Boleh. Alright, okey, boleh. Sebenarnya batu-batu tu kalau kita hancur-hancurkan pun dia masih ringan. Kecilkan lah. Kita kecilkan. Okey. Okey, kita dah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu ingatkan untuk balik buat ulang kaji pelajaran. Dan cikgu ada tinggalkanlah sedikit kerja rumah yang awak kena buat lah nanti masa balik. Okey. Balik, buka buku teks. Okey, awak semua kena tanda buku teks. Muka surat 123 dan 128. Okey. Cikgu tak nak bagi kerja yang banyak sangat, so cikgu bagi yang simple dan bagus untuk kamu membuat refleksi dan sebagainya. Alright. Okey. Cikgu nak minta wakil daripada kamu semua untuk membuat refleksi tentang apa yang kamu telah pelajari pada hari ini dan apa yang cikgu ajar kamu daripada awal tadi sampai sekarang. Okey, seorang boleh wakil? Saya itu. Okey. Fatin, awak boleh wakil Okey, buat refleksi. Cikgu nak dengar juga apa yang cikgu mengajar. Cikgu nak tahu. Cikgu nak tahu apa yang awak dapat daripada awal pembelajaran saya. Okey, apa yang saya dapat? Kita hari ni belajar pasal kelebihan, pasal jenis aquaponik. Lepas tu dia punya sistem, dia punya kelebihan dan juga jenis-jenis. Okey. Bagus.
Okey. Terima kasih Fatin atas keberanian anda untuk memberi refleksi. Tak semua ada keberanian macam ni. Tak semua boleh bagi refleksi kan. Okey. Bagus. Okey. Hari ni cikgu nak tanya, seronok tak belajar tentang aquaponik? Seronok. Okey. Okey, cikgu akan mengakhiri kelas kita. Okey, semua dah boleh mula kemas-kemas tempat duduk. Sekejap lagi kita akan berehat. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.